Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, alhamdulillah pada pagi ini saya Ustazah MBA ataupun lebih dikenali dengan Mahfuzah binti Ahmad daripada SMK Tun Sharifah Roziah Al-Astar Kedah, merupakan Ketua Panitia Pendidikan Islam di SMK Tun Sharifah Roziah. Saya merupakan guru pendidikan Islam dan mengajar pendidikan Islam tingkatan 2, 3, 4 dan 5 di sekolah SMK Tun Sharifah Roziah. Baik, serba sedikit tentang pendidikan diri saya. Saya merupakan Bachelor of Usuluddin Universiti Malaya Kuala Lumpur. Kemudian mendapat diploma pendidikan di Maktab Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Dan juga pengalaman mengajar serba sedikit yang saya ada, iaitulah dalam bidang pendidikan, saya telah mengajar selama hampir 17 tahun. Menerima anugerah guru ikon PAK21 di peringkat sekolah. Kemudian juga pernah menerima APC pada tahun 2019. Saya juga merupakan penceramah PT3 Pendidikan Islam dan juga penceramah e-tutor Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Baik, seterusnya itu adalah serba sedikitlah tentang latar belakang diri saya, ya, pengalaman dan juga anugerah yang saya perolehi. Okey, seterusnya, kenapa pentingnya bahagian akidah? Okey, topik kita hari ini ataupun pembelajaran kita pada hari ini, kenapa penting bahagian akidah ini? Kerana di sini terdapat banyak faktor-faktor yang perlu pelajar-pelajar kuasai. Contohnya ialah istilah-istilah akidah. Kemudian yang keduanya adalah dalil-dalil. Ketiga, bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya adalah peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi, apakah tajuk pelajaran kita pada hari ini? Baik, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Ar-Razzaqu, iaitulah Allah pengurnia rezeki. Okey, baik. Kita teruskan dengan yang berikutnya. Apakah fokus pelajaran Ustazah bersama dengan anda pada hari ini? Okey, kita lihat pada standard pembelajaran. Yang pertama ialah menyatakan maksud Ar-Razzaqu. Yang kedua ialah menyatakan dalil naqli Ar-Razzaq. Yang ketiga, merumuskan bukti Ar-Razzaq serta menghubungkaitkannya dengan kehidupan. Dan yang keempatnya ialah melazimi amalan infak dengan harta secara beradab dan juga istiqamah. Okey, baik. Jom kita teruskan dengan yang pertamanya. Okey, kita lihat yang pertama. Apa yang kita akan lihat iaitulah maksud Ar-Razzaqu. Okey, kita lihat maksud Ar-Razzaq dapat pecahkan kepada dua, iaitulah dari segi bahasa dan yang keduanya adalah dari segi istilah. Okey, kita lihat dari segi bahasa. Ar-Razzaq dari segi bahasa bermaksud ialah amat banyak memberi rezeki. Manakala dari segi istilahnya pula ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi rezeki. Dia yang menjadikan rezeki dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Baik, kita lihat pada istilahnya. Okey, dari segi istilahnya di sini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi rezeki. Okey, ini adalah keratan yang pertama. Maha Pemberi rezeki. Yang keduanya ialah Dia yang menjadikan rezeki. Dia yang menjadikan rezeki dan yang mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Baik, jadi di sini ada tiga perkara yang utama dalam maksud istilah yang perlu kita
ingat. Yang pertama iaitulah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemberi rezeki. Itu yang pertama. Dia yang Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, dia yang menjadikan rezeki. Dia yang beri, kemudian dia juga yang menjadikan rezeki. Kemudian yang ketiganya, dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Okey. Mengurniakan kepada seluruh makhluk di sini, iaitulah makhluk yang ada di atas muka bumi. Tidak kira makhluk yang ada tu sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okey, baik, itu adalah maksud istilah bagi Ar-Razzaq. Baik. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Yang keduanya adalah dalil naqli nama Allah Ar-Razzaq. Ya, yang ni Ustazah ambil dari yang ni adalah kita lihat pada surah Az-Zariyat ayat 58. Yang mana surah Az-Zariyat ayat 58 ini maksudnya ialah innallaha, sesungguhnya Allah, ya, huwa Ar-Razzaq, dialah sahaja yang memberi rezeki. Lagi yang maha kuat, kukuh kekuasaannya. Ya, dalil yang menunjukkan bahawa Allah lah yang maha memberi rezeki. Okey, baik, kita teruskan dengan contoh. Contoh yang menunjukkan bahawa Allah itu maha pemberi rezeki. Apa dia? Contohnya. Baik, untuk contoh ini kita lihat pada dua aspek. Yang pertama dari aspek batin, yang kedua adalah dari segi zahir. Okey, kita lihat yang pertama dulu, iaitulah dari segi batinnya. Dari segi batin, Allah Ar-Razzaq, dari segi batin iaitulah seperti contohnya ilmu, ya. Yang keduanya adalah ilham, ketiga adalah ketenangan, yang keempat kesabaran, yang kelima keselamatan, dan yang keenamnya adalah keamanan. Itu dari segi batin. Manakala dari segi zahir, yang kita dapat lihat rezeki dari segi zahir, iaitulah seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kenderaan. Baik, itu adalah contoh-contoh rezeki dari segi zahir. Baik, Ustazah harap pelajar-pelajar dapat ikutilah apa yang telah pun Ustazah sebutkan tadi. Okey, baik. Seterusnya, setelah kita dah melihat tentang contoh-contoh rezeki ini, kita lihat lagi yang berikutnya adalah bukti. Bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Okey, kita lihat buktinya. Okey. Kalau tadi kita lihat pada surah Az-Zariyat, sekarang kita lihat pada surah Hud. Surah Hud ayat 6 dan juga surah Al-Ankabut ayat 62. Baik, bila sebut bukti nama Allah Ar-Razzaq, kita nak lihat di sini, yang ni point dia. Di sini ada point yang perlu kamu pelajar-pelajar perlu ingat, point dia. Kerana selepas ini kita akan jawab soalan. Okey, kita tengok pada sini, iaitulah yang pertama, Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya, sama ada manusia, jin, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. Jadi yang kata seluruh makhluk ni, kat sini seluruh makhluk, kita tengok kat sini yang meliputi, iaitulah yang pertama manusia, yang kedua adalah jin, yang ketiga adalah haiwan, dan yang keempatnya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia, jin, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. Kat situ Ustazah dah tandakan dengan pen yang berwarna merah. Okey, baik, kita tengok. Dalilnya adalah pada surah Hud ayat 6. Maksud daripada dalil itu, iaitulah dan tiadalah daripada makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Ya, jadi makhluk yang bergerak di muka bumi ni tak kiralah sama ada dia manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan tu, jadi Allah lah yang menanggung rezekinya. Okey, itu yang pertama, yang pertama. Yang keduanya, Allah memberi kuasa melapangkan dan menyempitkan. Okey, ini adalah bukti nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, iaitulah Allah memberi kuasa melapangkan. Okey, kita tengok point kat sini, iaitulah melapangkan. Ya,
melapangkan melapangkan dan menyempitkan. Point kat situ. Iaitulah melapangkan dan menyempitkan rezeki. Baik, di mana kita lihat pada surah Al-Ankabut ayat 62. Maksudnya Allah maksudnya ialah Allah rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Allah memberi rezeki. Allah memberi rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-Nya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, baik. Okey, ini adalah bukti nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Alright. Okey, kita tengok kat situ ya bersutu tu melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Alright, okey, itu adalah bukti nama Allah Ar-Razzaq. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Diharap anda semua dapat. Kat sini dah ada dua. Kat situ ada dua perkara yang penting. Okey, yang berikutnya adalah, ini adalah soalan penilaian. Okey, terus kepada soalan penilaian dah. Okey, ini bagi tajuk Ar-Razzaq, perkara yang penting tu di situ adalah maksud. Kemudian dalil, contoh dan juga bukti. Bukti tadi tu dia ada dua lah tadi. Bukti yang menunjukkan bahawa Allah itu Ar-Razzaq. Okey, sekarang kita dah pun sampai ke soalan penilaian. Okey, baik. Soalan penilaian yang pertama. Nyatakan maksud nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalil naqli. Nyatakan dalil naqli nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Yang ketiga, terangkan dua bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Razzaq. Okey, baik. Jadi para pelajar boleh menjawab soalan-soalan ini dalam buku latihan masing-masing. Okey, baik. Okey, jadi jawapan untuk soalan ini Ustazah beri kepada anda semua untuk mencari jawapan daripada tayangan slide Ustazah tadi. Okey, baik. Cumanya untuk soalan, okey, kita tengok soalan satu lagi. Okey, baik. Ini adalah soalan yang penting. Okey, ini adalah soalan penting iaitu soalan kebat. Okey, soalan kebat ini kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Berdasarkan peribahasa di atas, bagaimanakah anda menjadikan seseorang itu dan tekun dalam usaha mencari rezeki? Okey, baik. Cadangan jawapan kat sini ialah isi. Untuk kita mendapatkan isi, okey, cadangan jawapannya ialah sentiasa merebut peluang dan bergerak ke hadapan dengan kita berusaha sendiri, seperti contohnya ialah kita berniaga sendiri. Okey, itu contohnya. Okey, kerana huraiannya adalah kerana memastikan kehidupan dapat diteruskan dengan memperoleh rezeki yang diberkati. Okey, huraian lengkapnya ialah hal ini kerana manusia sebagai makhluk Allah, kita perlulah untuk menyara kehidupan diri, keluarga serta masyarakat. Kesimpulan, oleh itu, kita hendaklah sentiasa tekun dalam mencari rezeki untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu adalah soalan penilaian yang mana pelajar-pelajar perlu jawab dalam buku latihan masing-masing. Cadangan jawapan dah Ustazah beri dah kepada anda semua. Okey, baik. Berikutnya ialah soalan pengukuhan. Ini adalah soalan pengukuhan untuk tajuk Ar-Razzaq, iaitulah Allah pengurnia rezeki. Okey, apa dia soalan dia? Okey, kita tengok soalan untuk topik ini. Iaitulah ini adalah gabungan daripada Al-Ghani dan juga Ar-Razzaq. Tak banyak yang ni. Kita tengok soalan A.
Lengkapkan pengertian Al-Ghaniyu dan Ar-Razzaqu di bawah. Ya, soalan dia tanya, dia ada pilihan kat sini. Ada rezeki, kaya, memberi rezeki, memerlukan dan juga makhluk. Okey, soalan yang pertama. Maksud Al-Ghaniyu menurut bahasa ialah tidak apa kepada yang lain. Okey, jadi jawapan di sini ialah tidak. Ya, betul. Jawapannya ialah tidak memerlukan. Ya, saya tulis kat sini iaitulah memerlukan. Ya. Ya, okey, itu jawapan dia. Tahniah. Baik, jadi jawapan yang pertama ialah maksud Al-Ghaniyu menurut bahasa ialah tidak memerlukan kepada yang lain. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Menurut istilah, nama Allah yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha apa dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Allah Maha apa? Ya, betul. Allah Maha Kaya. Baik, bagus ya. Allah Maha Kaya. Okey, saya tulis kat sini. Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Okey. Baik, yang ketiga, pengertian Ar-Razzaqu menurut bahasa ialah yang amat banyak memberi rezeki. Okey, baik, memberi. Okey, tulisan. Okey, baik. Okey, banyak memberi rezeki. Okey, tulisan tak apa cantik, tak apalah. Okey, baik. Kemudian yang keempat. Menurut istilah, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan makhluk. Menjadikan makhluk tadi untuk bukti tu. Dan mengurniakannya kepada seluruh. Dan menjadikan. Okey, salah kat sini. Okey, padam kat sini salah. Bukan makhluk kat sini. Yang menjadikan rezeki. Dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Ya, okey. Ni jawapan dia. Baik, betul. Jawapan masing-masing. Okey. Baik, itu untuk soalan A. Sekarang kita teruskan ke soalan yang berikutnya ialah bukti. Bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Razzaqu. Okey, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa di sini kepada manusia dan seluruh makhluk termasuk jin, binatang dan tumbuhan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki. Jawapan dia rezeki kepada manusia dan seluruh makhluk termasuk jin, binatang dan tumbuhan. Okey, yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berjanji rezeki kepada siapa? Hambanya yang bersyukur. Berjanji apa? Menambahkan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji menambahkan rezeki kepada setiap hambanya yang bersyukur. Okey, soalan yang keenam. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melapangkan dan apa tempat kosong? Rezeki para hambanya. Melapangkan dan menyempitkan. Okey. Dan menyempitkan rezeki para hamba-hambanya. Okey, baik. Jadi, sampai di sini, Ustazah mengharapkan bahawa anda semua memahami pelajaran hari ini dengan baik. Ya, sekian. Terima kasih dari Ustazah untuk anda semua. Ma'assalamah wa ilal liqa'.